أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ibu boyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada fitnah dajjal insya-Allah. Para ulama ada pesan, sekarang ni banyak para ulama pesan pada kita supaya istiqamah surah Al-Kahfi 1 hingga 10, istiqamah hari-hari. Maka mengambil daripada pesanan para ulama yang mengenal Allah Taala, yang ma'rifatullah, yang arif billah, maka ibu ayah kita sama-sama istiqamah. Mesti ramai yang dah istiqamah dah, alhamdulillah, tapi mungkin ada yang belum istiqamah, maka hari-hari kita cuba amal insya-Allah ya. Ibu ayah, hari ni kita sambung ayat berapa ibu? Semua ayat berapa hari ni? Sambungan pengajian apa ni? Perbahasan surah ayat berapa hari ni? Kalau tak silap saya berapa ya? Ayat 48 ke? Ayat berapa ibu? Ke ayat 46? Cuba ibu komen ibu ayat berapa? 45 ya? 45. 45 dah, 46. Hari ni 46 ya? 46. Okey, buka balik. Hari ni 46. Ibu ayah yang dirahmati Allah, ayat 46 surah Yasin ya. Perbahasan surah kalimah surah Yasin bermula ayat 46 hari ini. Hari ini hari Isnin bersamaan 16 November. Pengajian pukul 8.45 pagi insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Sadaqallahul azim. Ibu yang tengok dulu pada kalimah وَمَا تَأْتِيهِمْ. وَمَا تَأْتِيهِمْ. Kalimah ta'ti dulu. Kalimah ta'ti buaya. Kalimah ta'ti ini pertama sekali dia datang daripada fi'il madhinya ata. Fi'il madhinya ata, begini saya tulisnya, ata, dan mudhari'nya ya'ti. Nampak tu saya tulis ata ya'ti. Jadi ibu-ibu boleh tengok kat bahagian mesej ya, ata ya'ti tu nampak ya. Okey. Ata ya'ti maknanya apa? Maknanya datang. Datang. Wa ma ta'tihim min ayatin. Dan tidaklah datang. Ini bukan tafsir ni, ini pengajian sorof, perbahasan sorof. Apa mana-mana kalimah yang boleh kita bahaskan dari segi ilmu sorof ni kita bahaskan. Jadi pertama sekali ibu ayah tengok pada kalimah ta'ti. Ta'ti ini adalah fi'il mudhari' ibu ayah ya.
Ta'ti adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' daripada ata ya'ti. Ata ya'ti. Apa maksud ata ya'ti? Ata fi'il madhi, ya'ti fi'il mudhari'. Apa maknanya? Datang. Antara maknanya datang. Okay. Soalannya Boya, kenapa digunakan ta'ti? Kenapa digunakan ta'ti Boya? Cuba tengok. Kenapa digunakan ta'ti? Cuba Ibu Boya jawab. Jawab apa ni dekat mesej. Ada tak yang jawab? Tak ada jawab lagi Okey. Ibu Boya, ta'ti itu adalah fi'il mudhari' tapi dia muannas tu, kotak nombor 4. Dengar saya buat tasrif dia Ibu Boya yang ada mustawa 1 buka nota 16. Yang ada nota modul mustawa 1, Ibu Boya boleh buka nota 16. InsyaAllah. Okey. Siapa dah komen dah? Siapa dah buka nota 16 komen dah ya. Okey, alhamdulillah kira semua dah buka insya-Allah Ibu Boya ya. Siapa-siapa yang ada buku buka Ibu ya. Kecuali kalau Ibu tengah drive ke apa ke janganlah buka. Dengar saja. Tengok kuliah saja. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kotak pertama mula dengan ya kan? Kalau ya'ti dia datang. Ya untuk muzakkar. Kalau kotak kedua mula dengan ya, belakang tambah alif nun jadi ya'tiyani. Ya'tiyani mereka berdua datang. Kalau ramai mula dengan ya, belakang tambah waw nun. Dia jadi ya'tuna. 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 Kemudian kotak keempat mula dengan ta kan? Jadi ya'ti tadi kotak pertama ya'ti, kotak keempat mula dengan ta untuk muannas. Dia jadi ta'ti. Ta'ti ia datang. Ia tu untuk muannas. Jadi kalimah ni Ibu ayah, wa ma ta'ti ni bukan untuk muzakkar tapi untuk muannas. Untuk muannas. Alah ustaz, saya baru nak join bahasa Arab belajar dari asas, apa benda pula muzakkar muannas ni ustaz? Jadi Ibu ayah, ini bukan pengajian daripada asas. Ini yang saya terangkan ini adalah perbahasan sorof. Jadi ibu-ibu yang sedang ataupun telah ikuti pengajian sorof dengan saya Al-Miftahi, ada yang sampai intik ke-7 dah habis dah khatam dah. Yang sampai intik 8 saya baru bagi pagi tadi pelajaran 17. Intik pertama untuk intik untuk intik ke-9 Sorof Al-Miftahi intik ke-9, kelas baru pagi tadi saya bagi nota yang pertama, pelajaran pertama. Jadi kalau ibu-ibu yang baru join, yang baru intik, baru pelajaran pertama, yang intik ke-9, tak apa, dengar dulu. Ibu biasakan dengar, nanti bila dah biasa nanti insya-Allah faham ya, insya-Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, jadi ta'ti ni kalimah muannas. Ibu-ibu standby. Ibu-ibu yang dah belajar lama dengan saya, lepas ni saya minta tasrif balik. Ya. Ta'ti kotak nombor 4. Kotak nombor 5 ta'tiyani. Mula dengan ta, belakang tambah alif nun, ta'tiyani. Kotak nombor 6 ibu mula dengan ya kan? Kotak yang ke-6 mula dengan ya dan belakang tambah nun saja. Jadi kotak ke-6 baca balik ya'ti, mula dengan ya tadi, macam kotak pertama ya'ti tapi tambah nun saja di belakang. Ya'tina. Ya'tina gitu ya. Kotak ke-7 kan, baris-baris yang ketiga tu, kotak ke-7 lah tu Ibu ya. Kotak ke-7 mula dengan ta. Kotak ke-7 adalah baris yang ketiga kanan sekali. Mula dengan ta, jadi ta'ti. Ta'ti boleh terjemah kamu datang. Ustaz, tadi kotak keempat pun ta'ti juga. Kotak ke-7 pun ta'ti juga. Ya betul, sebutannya sama. Tapi ta'ti kotak keempat tadi, macam dalam ayat ni, untuk mu'annas, ia datang. Tapi kalau ta'ti kotak ke-7, kamu datang. Macam mana kita nak bezakan Ibu ayah? Tengok ayat sempurna. Okey, terus. Kotak ke-8, ta'tiyani. Kotak ke-9, asalnya ta'tiyuna. Jadi ta'tuna terus. Asalnya ta'tiyuna. Payah. Jadi ta'tuna terus. Kotak ke-10, asalnya Ibu ayah ta'tiyina. Sekarang saya maklumkan ya, asalnya ta'tiyina. Ta'ti, betul ya dari bawah.
ta'tiyina. Kan mula dengan ta, belakang tambah yanun kan. Tapi kita terus jadikan ta'tina terus. Buang satu ya. Ta'tina. Ini ibu-ibu ayah, siapa yang baru belajar dengar dulu. Dengar saja. Tapi siapa yang dah belajar lama, ibu ayah boleh terus tulis pasal ibu ayah dah faham. Siapa yang belum faham lagi tak apa. Dengar dulu. Dengar dulu. Kemudian kotak ke-11 ta'tiyani, kotak ke-12 ta'tina. Kan kotak 12 mula dengan ta, belakang tambah nun. Jadi ta'tina. Kotak ke-13 a'ti. Saya datang a'ti. Ha? Kotak ke-14 na'ti, kami datang. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, datang ni dalam bahasa Arab boleh dengan ata ya'ti, boleh dengan kalimah ja'a yaji'u, pun datang juga. Dia ada beberapa kalimah yang maknanya lebih kurang sama lah. Jadi boleh kat sini ibu ayah, wama ta'ti. Jadi ta'ti ni, minta satu orang ibu, tolong unmute ibu, siapa? Komen saya dulu. Siapa yang nak ni, komen saya ibu? Kita bukan bersoal jawab, kita muzakarah balik. Salah tak apa ibu ya? Siapa nak try ibu-ibu yang dah lama? Tapi ibu-ibu yang baru tapi dah faham, boleh juga insya-Allah. Komen saya. Saya tunggu ibu. Ibu tak nampak muka saya kan pasal saya tunggu ni. Okey, siapa nak try ibu? Komen saya tunggu. Saya nak tanya pasal takti. Okey, Ibu Saidah. Bagus Ibu Saidah. Ibu Saidah boleh unmute ibu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu sihat ya. Alhamdulillah Ustaz. Pertama sekali ibu, kalimah ta'ti ni ia datang daripada fi'il apa? Apa fi'il madhinya tadi saya bagi? Fi'il madhi je ati. Bukan ati ibu, ata. Ata, sorry. Ata. Ya tak ada titik. Ata. Mudhari'nya? Ya'ti. Ya, ejak macam ni? Ejak ya'ti ibu? Ya, alif, ya, hamzah ke atas alif. Okey, macam ni. Ya, alif atasnya hamzah, betul? Ta, baris bawah ya. Ya, bertitik lah ya. Okey, bagus ibu. Ya. Jadi ya'ti ini adalah fi'il mudhari'. Kalimah ta'ti yang diberikan di sini, ta'ti di sini muzakkar ke muannas ibu? Muannas. Muannas. Okey, kenapa dibaca dengan muannas ibu ya ta'ti? Kenapa tak dibaca ya'ti? Kenapa baca ta'ti? Ini saya tak terangkan lagi. Jadi saya tanya pada ibu, biasa jawab. Ibu-ibu semua, ta'ti ni kenapa dibaca muannas? Kerana fa'alnya adalah ayah. Ada min ayatin, min tu tambahan sebenarnya. Ibu ayah min tambah. Okey. Ayah tu fa'alnya sebenarnya ya. Okey. Jadi ayah tu muzakkar ke muannas ibu? Yang datang tu adalah ayat ataupun muannas. Ada ta mamutah. Bagus ibu, masya-Allah. Ibu tadi sempat salin ke tadi tasrif tadi? Sempat. Okey. Ibu sebutkan kotak pertama sampai kotak 14. Ibu sebut kotak pertama, ya'ti dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kotak pertama ya'ti. Okey. Kotak kedua ya'tiyani. Betul. Kotak ketiga ya'tuna. Betul ibu, masya-Allah. Kotak keempat ta'ti. Betul. Kotak kelima ta'tiyani. Betul. Kotak keenam ya'tina. Bagus ibu, masya-Allah. Kotak ketujuh ta'ti. Bagus. Kotak ke-8 ta'tiyani. Betul. Kotak ke-9 ta'tuna. Bagus, masya-Allah. Kotak ke-10 ta'tina. Bagus, masya-Allah. Kotak ke-11 ta'tiyani. Betul. Kotak ke-12 ta'tuna. Macam mana ibu? Kotak ke berapa tadi? 12. Ta'tina. Betul, bukan ta'tuna. Ta'tuna kotak ta'tina. Silap yang tu. Okey. Kotak 12. Kotak 13. Kotak 13 a'ti. Betul, a'ti. Kotak ke-14 na'ti. Betul ibu, masya-Allah, tabarakallah. Tahniah ibu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, masya-Allah. Okey.
Dia boleh nampak ya, kalimah ta'ti tadi adalah fi'il mudhari' ya, daripada ata ya'ti. Kenapa dia gunakan ta'ti dengan muannas? Kerana fa'il pada ta'ti adalah kalimah ayah. Ayah. Cuma ibu ayah yang belajar bahasa Arab dengan saya, yang belajar nahwu mustawa 2, kita dah belajar fa'il kalau dia mufrad dia dengan dhammah kan. Tapi sini kenapa ayatin dengan kasrah? Kerana ada min zaidah, ada min tambahan sebelumnya. Asalnya kalau kata wa ma ta'tihim ayatun, boleh, tak ada masalah. Wa ma ta'tihim ayatun, boleh. Tapi di sini ada min zaidah nama dia. Min tambahan. Dan ada huruf-huruf tambahan dalam Quran adalah menambah lagi ketinggian makna dalam ayat. Ada huruf-huruf tambahan dalam Quran, ada sebab tertentu Allah bagi, Allah datangkan. Bukan saja-saja. Kalau kita baca wa ma ta'tihim ayatun min ayati rabbihim, tidak datang kepada mereka satu ayat daripada ayat-ayat Tuhan mereka. Dah faham tak makna? Tapi kerana kenapa didatangkan min? Untuk menambah tinggi makna dalam ayat ni. Kita kena belajar ilmu balaghah. Ilmu balaghah, ilmu sampai ketinggian makna dalam satu-satu ayat. Itu balaghah. Sampai maksudnya. Tapi kita tak belajar lah. Itu tinggi ilmu tu ya. Cuma ibu yang cukup tahu wa ma ta'ti dan tidak datang. Apa yang datang? Ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Okey. Illa kanu, tengok pula ibu ya. Min ayati rabbihim illa kanu. Kanu tu kita tengok pada kanu. Min ayati rabbihim tu kita ada belajar lah dalam mustawa 1. Tapi kita tak bincangkan kat sini. Kita fokus pada kalimah yang kita boleh tasrifkan betul-betul ikut sorof ya. Tengok pada kanu. Min ayati rabbihim boleh tasrif. Tapi kita apalah. Boleh. Saya ada caranya. Min ayati rabbihim ni saya nak ibu ayah cuba buka nota 12 mustawa 1. Nota 12 mustawa 1. Siapa dah buka, komen dah ibu. Nota 12 mustawa 1. Okey. Siapa nak try buat? Di sini min ayati rabbihim, daripada tanda-tanda Tuhan mereka. Bagaimana pula kalau kita nak kata dari tanda-tanda Tuhan dia, tanda-tanda Tuhan mereka berdua, daripada tanda-tanda Tuhan mereka semua, daripada tanda-tanda Tuhan kamu, Tuhan kami. Macam mana nak buat? Siapa nak try? Dengar saya buat sekali dulu. Min ayati rabbihi, min ayati rabbihima, min ayati rabbihim, min ayati rabbiha sampai habis. Okey. Siapa nak try buat, komen saya, ibu? Siapa nak try buat? Komen saya. Boleh ibu komen saya? Try. Komen saya dulu. Siapa ni? Saya nak tahu siapa dulu. Tak boleh tulis. Siapa? Ibu. Saya tak boleh tulis, sebab tu saya buka kat sini. Oh, ibu tulis. Tak boleh. Okey, tak apa ibu, tak apa. Okey. Ibu boleh? InsyaAllah. Ibu sebut tadi ya. Kotak pertama min ayati rabbihi, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kotak pertama min ayati rabbihi. Okey. Kotak kedua min ayati rabbihima. Betul. Kotak ketiga min ayati rabbihim. Jadi contoh ini dalam kotak ketiga lah ibu ya. Ayat ni dalam kotak ketiga kan? Kalimah ni. Okey, betul. Okey. Kotak keempat ibu? Kotak keempat min ayati rabbiha. Daripada tanda-tanda Tuhan pada dia seorang perempuan. Betul? Perempuan. Okey. Kotak kelima min ayati rabbihuma. Macam mana ibu? Bihuma. Bihuma min ayati rabbihima ibu. Bihuma pula. Kotak keenam min ayati rabbihinna.
Betul Ibu, masya-Allah. Kotak ketujuh, min ayati rabbika. Betul, masya-Allah. Daripada ayat-ayat Tuhan kamu, min ayati rabbika, betul. Kotak ke-8, min ayati rabbikuma. Betul. Kotak ke-9, min ayati rabbikum. Betul. Kotak ke-10, min ayati rabbuki. Betul, rabbiki, min ayati rabbiki. Betul Ibu, teruskan. Min ayati rabbikuma. Betul. Kotak ke-11. Kotak ke-12. Kotak ke-12. Min ayati rabbikunna. Betul, daripada ayat-ayat Tuhan kamu semua perempuan, min ayati rabbikunna. Betul Ibu. Kotak ke-13, min ayati rabbihi. Macam mana? Rabbihi. Rabbihi, kenapa bihi Ibu? Oh, min Tuhan saya. Rabbi. 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 Min ayati rabbi. Rabbi. Kotak ke rabbi gitu ya. kotak Tuhanku, dari Tuhanku. Okey. Kotak ke-14, min ayati rabbina. Cantik Ibu. Jadi Ibu nampak betul rabbina, daripada ayat-ayat Tuhan kami rabbina. Kadang-kadang ada tempat kita dengar rabbuna. Rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha. Surah Kahfi. Rabbuna. Kita baca rabbana pula. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana. Ni rabbina pula. Kejap rabbuna, kejap rabbana, kejap rabbina. Jadi macam ni kita nak tahu Ibu. Belajarlah Ibu ya. Tahniah Ibu, terima kasih Ibu. Sama. Jadi Ibu, min ayati rabbihim dalam ayat ini, kotak yang keberapa daripada kotak 14 tu Ibu? Ibu dah silent dah, kita apa. Okey. Jadi ibu ayah semua, kita akan pegang kotak 14 tu, ibu-ibu yang belajar surah Al-Miftahim peringkat pertama memang akan belajar, jangan risau. Jangan risau. Cuma hari pertama belajar memanglah masih blur lagi. Ibu-ibu dengan kuliah live ni, ibu-ibu yang baru belajar, tak apa, jangan sesekali timbul, Allah tak faham lah, berat lah, apa benda lah semua ni tak faham. Ibu kalau ibu set fikiran ibu macam tu, saya tak galakkan ibu belajar bahasa Arab. Pasal apa ibu awal-awal lagi dah rosakkan fikiran kita. Ibu jangan. Kalau ibu tak faham ke apa ke, dengar dulu, dengar berulang kali, kerana ibu-ibu yang ibu tengok yang jawab ni, ramai ibu-ibu yang memang belajar daripada zero. Tapi istiqomah dengan kelas sampai habis, cantik semua. Yang betul-betul belajar, insya-Allah dapat. InsyaAllah Allah bagi faham. Allah Ta'ala tak akan sia-siakan usaha ibu nak belajar Quran, bahasa Quran ni. Tapi kalau nak belajar bahasa Quran, Allah uji sikit, kurang faham, terus down, terus tak nak belajar, sampai bila pun kita tak faham. InsyaAllah ibu kita teruskan. Okey, kanu. Ibu biasa tak jumpa kalimah kanu, kana ke, kanat ke, kuntu ke dalam Quran? Biasa tak jumpa? Biasa tak jumpa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna pula. Kanu pula. Ada jumpa kanu, ada jumpa kanat dalam Quran. Biasa jumpa ibu ayah kan? Ni penting ni kita belajar. Okey ibu ayah. Jadi macam biasa kita kena ada kita kena pegang kotak tasrif 14 tu. Okey, kanu ni ibu ayah, dia ada fi'il madhi, dia ada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kita panggil dia fi'il naqisah. Fi'il naqisah tu apa ustaz? Fi'il naqisah ni nak terangkan payah juga kat sini kan. Kana yakunu, kejap. Tengah tulis. Ibu tengok tu ya. Kita ada fi'il kana yakunu nama dia. Okey. Fi'il naqisah kana, fi'il madhinya, mudhari'nya yakunu. Okey ibu ya. Kenapa nama dia fi'il naqisah? Patutnya saya tak terangkan kat sini pasal ni sangat asas. Grup ni grup yang ada yang belajar daripada asas, tapi yang saya nak terangkan ni dia agak tinggi sedikit. Cuma mungkin ada ibu-ibu kat sini yang dah belajar lama bahasa Arab. Jadi saya nak meraihkan sekejap ibu ayah ya. Saya nak meraihkan sekejap ibu ayah yang dah belajar lama bahasa Arab. Saya terangkan kenapa namanya fi'il naqisah. Ibu-ibu ayah yang dah lama belajar bahasa Arab, yang dah biasa dengar kana, kanu ni dan tahu namanya fi'il naqisah,
tapi tak tahu kenapa namanya fi'il naqisah. Ada tak kat sini? Dia tahu kana ni namanya fi'il naqisah tapi tak tahu kenapa nama fi'il naqisah. Cuba komen, ada tak? Ibu-ibu yang biasa dengar itu fi'il naqisah tu ustaz. Kan? Tapi tak tahulah ustaz kenapa namanya fi'il naqisah. Ada tak? Kalau tak ada, ada Ibu Asimah ada. Okey. Lagi ada tak ibu-ibu lain yang tahu itu fi'il naqisah tapi dia tak tahu kenapa nama fi'il naqisah. Ibu-ibu lain yang tak pernah dengar tak apa, abaikan dulu ya. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, apa maksud naqis? Naqis maksudnya kurang. Nabi kata al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik, yazidu bertambah, wa yanqus dan berkurang. Naqasa yanqusu. Naqasa yanqusu maksudnya kurang. Okey, kenapa dia panggil fi'il naqis? Fi'il kurang. Kenapa? Apa yang kurang? Kak Azizah, fi'il naqis tak ada fi'il tapi ada isim dan khabar. Masya-Allah, itu dah tinggi dah. Kira Kak Azizah bagus, masya-Allah, tabarakallah ya. Faham. Ibu ayah yang dirahmati Allah. Okey. Kenapa namanya naqis? Namanya naqis kenapa? Kerana fi'il ini dia tak boleh dia saja. Contoh, biasa fi'il kita kata contoh akala Zaidun, Zaid telah makan. Faham tak? Boleh faham kan? Cuma dia tak lengkap, tak makan apa, itu saja. Syariba Muhammadun, Muhammad telah minum. Faham dah dia minum, tapi minum apa? Tapi Syariba Muhammadun dah faham dah, cuma belum datangkan maf'ul bihi saja. Dia minum apa? Tapi kalau kita kata kana Muhammadun, terjemahnya adalah Muhammad. Faham tak? Ibu ayah bila saya kata kana Muhammadun, adalah Muhammad. Faham tak kalau saya berhenti setakat itu? Adalah Muhammad. Yalah, adalah Muhammad kenapa? Tak faham. Itu pasal tu dia perlukan pula kepada ketika ini kita dah dia namanya fi'il tapi dia tak beramal macam fi'il. Dia biasa fi'il mesti ada fa'il. Tapi fi'il naqisah dia tak ada fa'il, dia ada isim dan khabar dia. Ni kita tak belajar lagi. Jangan risau, kita akan belajar insya-Allah. Kita akan belajar nanti insya-Allah. Kursus-kursus yang khusus. Kursus-kursus yang tertentu nanti insya-Allah ya, Ibu ayah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita tengok tasrif dia macam mana. Oleh kerana kana yakunu, kana fi'il madhi naqis, yakunu fi'il mudhari' naqis. Tengok rumus fi'il nota 14. Mustawa 1 nota 14. Rumus fi'il madhi. Siapa dah buka komen dah Ibu ayah? Okey, dah buka ya. Nota 14 mustawa 1. Okey. Rumus tajuknya rumus fi'il madhi. Tengok Ibu ayah, tadi kotak pertama kana, kaf alif nun. Kana, itu asas dia. Kana. Kotak kedua tambah alif di belakang kan? Jadi kana adalah dia, seorang lelaki. Adalah mereka berdua, kana tambah alif di belakang. Kana, begitu. Kalau adalah mereka, kanu. Macam dalam ayat ni. Kanu. Kanu adalah mereka. Okey. Kalau adalah dia seorang perempuan, kanat. Kanat. Untuk perempuan ke untuk muannas lah. Okey. Kotak yang kelima. Adalah mereka berdua perempuan. Kalau manusia lah mereka berdua perempuan. Kanata. Kanata. Tambah ta'alif. Kotak ke-6 ni Bu ayah. Kotak ke-6 dia tak jadi kan, jadi kun. Kunna. Kaf nun. Kana jadi kun. Kaf nun dan tambah nun. Kunna. Nampak ya? Kotak yang ke-6 kan mula dengan kotak ke-6 kan tambah nun di belakang kan? Jadi kunna, sabdukan. Kunna. Yang saya bagi dalam nota nun tu tak ada sabdu. Nun saja. Tapi kerana kana belakangnya dah nun. Jadi kun tu dah nun, tambah nun lagi. Maka kita sabdukan. Kunna. Seterusnya Ibu ayah, kunta, kuntuma, kuntum. Kita dah biasa jumpa dah. Kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Okey. Ibu ayah yang belum faham lagi tak apa. Tak apa, dengar dulu. Macam saya cakap banyak kali, dengar dulu. Saya tak nak ibu ayah belajar sikit-sikit, tak faham, down. Tak faham, down. Dengar dulu insya-Allah. Okey. Dengar sampai habis. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa nak try komen saya? Siapa nak try komen saya?
Okey, bagus Ibu Azizah daripada Kuching. Dari Kuching. Ibu Azizah, insya-Allah Ibu. Assalamualaikum Ustaz. InsyaAllah cuba. Ibu buat macam ni ya. Kotak pertama kana begitu. Kotak pertama kana. Okey. Kotak kedua kana. Tambah alif belakang Ibu ya. Okey. Kotak ketiga kanu. Kanu betul. Kotak keempat kanat. Kanat betul. Kotak kelima kanata. Betul. Kotak keenam kunna. Betul, masya-Allah. Kotak ketujuh kunta. Betul. Kotak ke-8 kuntuma. Betul, masya-Allah. Kotak ke-9 kuntum. Betul. Kotak ke-10 kunti. Betul. Kotak ke-11 kuntuma. Betul, masya-Allah. Kotak ke-12 kuntunna. Masya-Allah. Kotak ke-13 kuntu. Betul, masya-Allah. Kotak ke-14 kunna. Masya-Allah Ibu. Tahniah Ibu Azizah daripada Sarawak ya. Dari Sarawak, Terima masya-Allah. kasih. Sama Ibu. Okey, Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cantik masya-Allah Ibu ya. Jadi di sini kanu kotak ke berapa Ibu semua? Boleh tulis kanu kotak ke berapa? Kotak ketiga Ibu Majid Nuriza, betul lah Ibu Asimah. Kotak ketiga, betul Ibu semua ya. Kotak yang ketiga, tahniah masya-Allah. Okey. Anha kanu anha, kalimah anha. Anha darinya. Darinya, nya tu kenapa nya? Nya tu kerana kembali kepada apa tu agak-agak? Ayah tadi. Tak ada satu ayah, tak ada satu tanda pun, tak ada satu tanda kebesaran Allah ke apa ke yang datang pada mereka, melainkan kanu mereka itu anha daripada tanda kebesaran Allah Ta'ala tadi. Apa daripada ayat yang Allah Ta'ala datangkan tadi. Ayat tu maksudnya tanda. Jadi kalimah ayah tadi tu mutakkar ke muannas Ibu? Muannas. Maka anha darinya dari ayah tadi. Cuma kita nak tasrifkan. Anha ni kotak keempat. Macam ni kotak pertama, darinya. Anha tu darinya juga tapi kembali pada muannas. Kalau darinya untuk muzakkar, macam mana kita nak baca? Siapa nak tasrifkan daripada kotak pertama hingga kotak 14? Ibu boleh buka nota yang ke-11 mustawa 1. Rujuk nota 11 mustawa 1. Siapa nak try jawab komen saya Ibu? Boleh komen saya cepat, saya baca. Siapa dulu nak komen saya ni? Ibu kita ada 41 orang ni, ramai. Masya Allah, tabarakallah. Macam ni Ibu? Siapa nak try boleh komen saya. Ni rugi ni kalau tak try. Ulang kaji balik. Cepat Ibu try, kita boleh terus buat pada Mu'ridin pula. Ada ke? Tak ada saya buat. 5, 4, 3, tak ada saya buat ya. 2, 1. Okey, saya ada pun Ibu Saidah. Okey. Ibu-ibu kalau siapa yang dah buat, nak buat lagi boleh Ibu, tak ada masalah. Siapa yang sungguh-sungguh Allah bagi kefahaman. Ibu Saidah insya-Allah Ibu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kotak pertama anhu. Betul. Kotak kedua anhuma. Betul. Kotak ketiga anhum. Betul, anhum. Betul. Kotak keempat anha. Betul. Kotak kelima anhuma. Betul. Kotak keenam anhum. Anhunna. Betul. Kotak ketujuh anka. Betul. Anka. Betul, anka betul. Kotak ke-8 ankuma. Betul. Kotak ke-9 ankum. Betul, masya-Allah. Kotak 10 anki. Betul. Kotak ke-11 ankuma. Betul. Kotak 12 ankunna. Betul. Kotak 13 anhi. Anni. Ani. Anni. Ain nun sabiyah. Anni. Kita buang. Okey, anni kotak 13, kotak 14 anna. Betul, anna. Anna panjang sikit. Okey Ustaz. Okey, bertanya Ibu, masya-Allah tabarakallah. Ibu semua dapat ya? Ibu semua dapatnya insya-Allah.
Senang saja kan? Okey, tengok pada mu'ridin last. Tengok pada mu'ridin. Okey, mu'ridin ibu. Mu'ridin ini ibu, saya nak tanya ibu ayah. Nak tanya ibu ayah. Bab mana yang belajar dah surah Al-Miftahi peringkat pertama, nak tanya ibu ayah. Bab mana yang isim fa'alnya datang atas wazan muf'il? Bab mana yang isim fa'il datang atas wazan muf'il? Cuba ibu jawab. Cuba tengok betul-betul nota yang ibu dah salin dalam surah Al-Miftahi peringkat pertama. Ulang balik ibu. Bab mana yang isim fa'ilnya datang atas wazan muf'il? Bab apa ibu? Tengok betul-betul. Adakah sulasi mujarrad? Daripada sulasi mujarrad kan ada 6 bab. Adakah itu? Ke daripada bab if'al ke, bab taf'il ke, bab mufa'alah? Ibu Sainah kata bab if'al. Ibu lain macam mana? Tengok betul-betul nota. Betul ke bab if'al ibu? Tengok betul nota. Ibu ayah semua tengok nota ya. Yang dah belajar surah Al-Muftahi sampai habis. Ibu lain boleh jawab insya-Allah. Jangan segan-segan. Jawab. Saya tunggu. Tengok betul-betul nota. Surah Al-Muftahi. Bukan mustawa 1. Surah Al-Muftahi. Ibu Maslina pun bab if'al juga. Ibu lain. Ibu Saidah bab if'al. Ibu Maslina pun bab if'al. Ibu lain lagi 3 lagi. Buat apa? Boleh komen? Saya nak tengok ibu faham ke tidak ni. Mana ibu lain? Ibu Rosyati pun bab if'al kan, dah 3 orang dah bab if'al lagi. Jadi muf'il datang daripada bab apa? If'al ke, taf'il ke, mufa'alah. Dah 3 orang kata bab if'al, lagi 2 orang ibu. Saya nak betul-betul puas hati ni. Ibu faham ke tidak ni? Ke ibu takut-takut? Siapa yang ibu tahu jawapan, tulis. Jangan sembunyi-sembunyi. Ataupun ibu nak tulis tak boleh tulis. Tak boleh tulis, ibu pakai suara. Macam ibu Maslina tak ada tempat nak tulis. Macam ni ibu lain? Betul lah bab if'al. Saya jawab teruslah Betul bab if'al ya. Ibu tengok saya tasrif. Af'ala fi'il madinya af'ala, mudhari'nya yuf'ilu. Masdarnya if'alan. Isim fa'ilnya muf'ilun. Jadi kalau arsyada, contoh fi'il arsyada saya bagi dalam surah Al-Miftahi peringkat pertama. Contoh saya bagi bab if'al adalah arsyada, memberi petunjuk. Arsyada telah memberi petunjuk. Yurshidu sedang ataupun akan memberi petunjuk. Irsyad maksudnya memberi petunjuk saja, tidak ada masa telah ke, sedang ke, tidak. Terjemahnya memberi petunjuk saja, root word. Kemudian isim fa'il mursyid. Itu kita kata mursyidun. Mursyid orang yang memberi petunjuk. Guru mursyid, guru yang memberi petunjuk. Mursyid. Tapi kalau sini a'radha. Biasa tak dengar dalam Quran. Wa man a'radha an dzikri. Wa man a'radha an dzikri, pada siapa yang berpaling daripada mengingatiku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Baginya kehidupan yang sempit. Orang yang hidup sempit, pasal apa hidup dia sempit? Kerana dia engkar pada Allah Ta'ala. Pada siapa yang engkar pada Allah, hidupnya Allah sempitkan. Dia kaya, dia mewah, tapi sempit je rasa hidup dia. Jadi a'radha maknanya berpaling. A'radha atau wazan af'ala. Mudhari'nya atau wazan yuf'ilu. Maka a'radha yu'ridu. A'radha mudhari'nya yu'ridu, yuf'ilu. Masdarnya if'alan. If'alan jadi i'radan. I'radan. Okay, saya tulis sekejap, takut ibu tak faham kan. Sekejap. Yang bila tulis kan ibu tak nampak muka saya, tak apa. Sekejap. A'radha. Ibu-ibu semua tak nampak muka saya kan? Nampak tak muka saya? Tak nampak kan? Boleh tulis komen sebelum saya answer ni. Saya tak tahu nampak ke tidak muka saya ni. Tak nampak kan muka saya? Tak nampak. Okey, tak nampak muka saya. Kita tak apa. Okey, sekarang ni saya nak enter ya. Saya nak enter, lepas saya enter dan keluar komen saya, ibu-ibu jangan komen ya. Okey. Okey, dah keluar dah komen saya ni. Okey, kejap ya.
Okey, ibu-ibu jangan komen dulu. A'radha yu'ridu. A'radha telah berpaling. Yu'ridu sedang ataupun akan berpaling. I'radan berpaling saja. Kalau orang yang berpaling itu isim fa'il. Orang yang berpaling dipanggil mu'rid. Mu'rid. Mu'rid seorang yang berpaling. Mu'rid. Jadi buaya, bila dah jadi mu'rid orang yang berpaling, isim fa'ilnya mu'rid kan? Kalau ramai, jadi mu'riduna. Asalnya mu'riduna. Okey. Macamlah kita sebut ni buaya. Macam kita sebut seorang Islam. Telah masuk Islam, aslama. Sama juga bab if'al. Aslama. Sedang ataupun akan masuk Islam, yuslimu. Masuk Islam saja ataupun serah diri masuk Islam, islaman. Islam ni maksudnya serah diri. Islaman, serah diri ataupun masuk Islam. Orang yang masuk Islam, orang yang serah diri dipanggil Muslim. Kalau seorang Muslim, Muslimun, mim tanwin, Muslimun. Kalau ramai, Muslimuna, Muslimun. Tapi biasa ibu ayah dengar, kita sebut kaum Muslimun ke kaum Muslimin. Yang biasa ibu ayah dengar, Muslimun ke Muslimin. Kaum Muslimun ke kaum Muslimin. Cuba ibu tulis. Boleh tulis. Muslimin kan ibu ayah. Saya bagi tadi Muslimun. Tu nak bagi tahu ibu ayah. Bila ketika mana jamak, asalnya dengan waw nun. Muslimuna, mu'minuna, mursyiduna, muslihuna, muflihuna. Macam-macam lah. Kalau di sini asalnya mu'riduna. Mu'riduna. Ibu ayah akan faham ni belajar mustawa 1, mustawa 2. Kursus mustawa 2. Saya tak buka lagi. Itu baru habis minggu lepas. Tapi saya tak buka lagi. Bila saya buka nanti rebut cepat. 30 orang je saya nak belajar. Okey. Ibu ayah. Mu'ridina asalnya mu'riduna. Tapi di sini dia kena baca mu'ridina pasal jadi khobar pada kana tu. Dah mula dah payah dah. Khobar kana pula ustaz apa benda ni. Tak belajar lagi tak apa, biarkan. Cuma nak beritahu di sini kena baca dengan ya. Ya nun mu'ridina. Asalnya mu'riduna, di sini kena baca mu'ridina. Macam kalimah muslimun, bukan semua tempat kena baca muslimun, ada tempat kena baca muslimin. Begitu juga kalimah mukminun, bukan semua tempat kena baca mukminuna, ada ketika kena baca mukminina. Di sini mu'ridun asalnya mu'riduna, di sini kena baca mu'ridina. Kenapa dia jadi khabar daripada kana kat situ? Tak faham Ustaz khabar kana tu macam mana? Tak payah faham lagi. Kerana bukan itu yang kita nak bahaskan. Saya nak bahaskan kat sini adalah kalimah mu'ridin adalah isim fa'il. Jelas ibu ya? Saya ulang balik, dia isim fa'il, cuma dia jamak. Asalnya mu'ridun, seorang. Mu'ridha ni, dua orang yang berpaling, mu'ridha ni. Ramai yang berpaling, mu'riduna. Seorang perempuan berpaling, mu'ridhatun, tambah ta marbutah. Dua orang perempuan berpaling, mu'ridhatani. Ramai perempuan berpaling, mu'ridhatun. Okey. Fokus kat sini. Asalnya mu'riduna, ramai lelaki. Mu'riduna berpaling. Tapi kerana kehendak ayat di sini, i'rabnya kena baca mu'ridina. Okey, boleh sekat itu sajalah. Ya, untuk pagi ni, kita ni perbahasan saraf melalui kalimah surah Yasin. Hari ni ayat yang ke-46. Nanti sama ayat 47 insya-Allah. Ya. Ibu ayah besok dan Rabu rasanya saya tak ada kelas. Besok dan Rabu pasal saya ada urusan di Kelantan. Insya-Allah ibu ayah. Mungkin hari Khamis kita sama balik kelas insya-Allah ibu ayah ya. Okey. Setakat ini saja ibu ayah boleh faham ke ibu ayah yang baru join pengajian insya-Allah. Harap jangan takutlah ya. Ibu yang dah lama mula-mula takut juga. Tapi bila dah lama-lama tu dia faham insya-Allah. Setakat itu saja ibu ayah ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Alhamdulillahirabbil alamin. Ramai-ramai ibu baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insyaallah ibu semua afwan wa iyyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.